Okey kelas, semua dengar tak suara cikgu? Okey, terima kasih. Okey, minggu lepas minggu lepas kita dah belajar karangan bahagian A kan? Okey, menggunakan teknik karangan pasang siap. Okey, jadi untuk kelas hari ini, cikgu nak sambung balik ujian bertutur berkumpulan. Okey, kita tak buat lagi kan? Betul, sebab hari tu kita baru selesai buat, ujian bertutur individu, betul tak? Okey. Baik, jadi kelas pada hari ini, okey, cikgu nak minta kerjasama semua untuk, buka mic, okey, buka mic dan boleh, respon lah, kan boleh respon semua, eh. Tak nak asyik-asyik orang yang sama je yang respon, boleh? Cikgu nak semua 18 orang ni, eee, 16 orang ni semua respon. Okey, boleh tak? Kalau boleh komen boleh. Ini untuk kebaikan kamu juga. Sebab ujian bertutur ni tak boleh tulis, kita kena bercakap. Boleh Farzana, Ina boleh. Yang lain? Cuba respon, semua respon boleh, boleh tak? Cikgu nak semua respon. Wan Bakif boleh, Hasib boleh, Fatimah, Fatin. Siapa lagi? Banyak lagi tak respon. Hanisa, Azmina, Anissa boleh. Wan Balkis mana Wan Balkis? Nisha, Manturu, Sofia, Alia. Tak respon lagi. Haji, Ina, Akilus, tak respon lagi. Danish. Okey, bagus. Boleh Kalau boleh cikgu nak semua respon tau sebab ada banyak tema ni. Ha, okey, Alia boleh, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, cikgu dah buat set soalan ini dekat student form 5, kan. Alhamdulillah, soalan yang cikgu spot ni keluar, kan. Antaranya, hmm, perindustrian tak keluar. Okey, tak boleh ni. Ataupun dia ni boleh je kelas guna phone je, kelas guna phone je. Semangat patriotik keluar. Ni SPM baru ni SPM minggu lepas, 2 minggu lepas. Minggu lepas minggu lepas. Hmm. Tema kesihatan pun keluar. Alam sekitar keluar. Perpaduan keluar. Pelancongan pun keluar dah. Alhamdulillah nasib baik cikgu dah buat semua set soalan ni. Kelas form 5 tak salah cikgu ada dalam 20 lebih ke 30 lebih. Dan tu memang cikgu buat. Semua dah buat topik ni. Alhamdulillah lah. Kan? Okey. Jadi mungkin tahun depan, SPM 2025, 2025 lah. SPM 2024 kan? InsyaAllah lah dia akan keluar tema lain pula. Okey, maknanya untunglah. Untunglah student Pulau Pinang sebab dah buat dah soalan ni. Kalau soalan negeri lain cikgu tak pastilah, Selangor ke, Sabah, Perak, Negeri Sembilan ke, cikgu tak tahu. Okey, tak apa, kita buat soalan yang sama Okey, cikgu nak kamu respon Okey, untuk tema yang pertama ni, okey, tema ni ialah
patriotik. Pengukuhan semangat patriotik dalam kalangan remaja perlu melibatkan semua pihak. Bincangkan. Nampak? Kata kunci dibincangkan. Bincangkan apa? Apa fokus soalan dia kelas? Kalau kamu dapat soalan ni nanti, speaking test ni, nak jawab apa? Ini benda paling bahaya tau. Kalau kamu salah fokus soalan, markah ujian betul kamu terus dah akan drop. Sebab salah fokus soalan. Siapa tahu apa dia fokus soalan bagi soalan ini? Apa dia punya kena soalan? Ya, cara. Cara apa? Untuk mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Bagus, Alia. Ini cara ataupun langkah. Okey, cara pengukuhan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Siapa yang terlibat? Pihak apa yang terlibat? Semua pihak. Maknanya kamu boleh bincanglah kan? Ingat tak cikgu bagi tip hari tu kan? Oh, serius tak? Tu kelas form 5. Tak apa-apa. Pihak apa? Pihak ibu bapa, pihak sekolah, pihak kerajaan, ataupun diri sendiri, media massa. Apa lagi? Ataupun badan bukan kerajaan lah kan? NGO. Kan? NGO. Okay. So, kalau tentang soalan cara ke langkah ke, inilah pihak yang terlibat. Kan? So, setiap tajuk ni dia ada 4 orang yang kena bertutur. Jadi, pilihlah seorang satu. Okay. Baik, siapa nak jawab soalan pertama ni? Boleh respon dekat komen. Cikgu nampak orang je. Okay, 4 orang. Krik-krik ni. Siapa nak respon dekat komen? Senang je ni. Kamu kalau kamu tak tahu, buku tek ada. Semua tema dalam buku tek ada. Buku tek form 4. Buku tek form 4 ada pasal patriotik ni. Kalau tak ada dalam buku tek, kalau kamu nak advance lagi dalam internet ada. Okey, Fatin. Okey, Fatin So, Fatin, fikirkanlah nak peranan siapa. Tak kisahlah kalau kamu sama dengan kawan lain, tak kisah sama. Asalkan kamu respon. Okey, pastikan kamu buat 5 ayat tau. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas. Okey. Okey, siapa lagi? Lagi 3 orang. Kalau kamu tak bagi sama, memang hamba kita punya jom tutur ni. Nak tak nak, kamu kena buka mic, kena bercakap. Dan cikgu akan bagi markah terus. Cikgu memang bertaksi SPM. Kan? Inilah peluang kamu. Supaya kamu tahu tahap kamu macam mana. Bila kamu tahu tahap kamu macam mana, kamu ada macam ada apa ni? Boleh memperbaiki diri sendiri, kan? Kalau kamu tengok markah kamu dapatlah, kumpulan kamu dapat contoh dapat 15 per 30. So, bila kamu tengok markah kamu macam ni, baru kamu akan berusaha untuk apa ni? Meningkatkan kamu punya prestasi kan? Siapa lagi selain Fatin? Nurin Kaisara. Okey, lagi bagus-bagus. Lagi 2 orang. Nurin Kaisara, Hanisa. Ya, sama. Cara, langkah, usaha, tanggungjawab, peranan semua sama. Okey, bertutur semua. Okey, bertutur 70 markah. Okey, bahagian A individu kan? Individu. Kita dah buat hari tu kan? Ingat tak tahun lepas kita buat? Individu 40 markah. Lepas tu bahagian B kumpulan. Kumpulan
30 markah. So, total dia ialah 70 markah. Ini kertas 3. Memang masuk dalam SPM. Okey, siapa lagi seorang? Seorang je lagi. Alia nak Alia? Calon keempat. Okey, Fatin, Nurin dan Nur Nisa dah boleh fikir dah. Dah boleh fikir dah. Teks kamu. Kalau kamu nak baca pun boleh. Bukan cikgu tahu kamu hafal ke tak. Cuma nak tengok macam mana kamu bercakap tu. Tengok. Okey, tak apa, tak apa. Okey, seorang lagi, seorang lagi. Tema prototik. Akilus lah, Akilus. Laki tak ada. Akilus, Danish. Apa lagi laki ni? Haji. Man. Apa lagi macam sikit je. Okey, Farzana boleh, Farzana? Cuba bagi contoh, senang je. Cara untuk mengukuhkan semangat prototik. Okey, kalau okey, okey, bagus, bagus. Kalau peranan pihak sekolah buat apa? Ah, contoh, guru haruslah mendedahkan kepada murid-murid tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dalam mata pelajaran sejarah. Peranan guru. Apa pula peranan pihak sekolah? Okay, pihak sekolah haruslah mengadakan ceramah yang berunsurkan patriotik kepada murid-murid untuk meningkatkan semangat patriotik. Apa lagi? Dalam kurikulum boleh. Guru boleh menganjurkan pertandingan yang berunsurkan patriotik seperti pertandingan mendeklamasikan sajak, apa lagi? Pertandingan pidato, apa lagi? Pertandingan mereka cipta cerpen dan sebagainya. Ataupun apa lagi? Pihak sekolah juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke muzium negara ataupun tempat-tempat bersejarah. Senang je. Cuba fikir boleh apa yang sekolah kamu buat. Ataupun peranan diri sendiri. Apa usaha kamu untuk meningkatkan semangat patriotik? Saya akan menonton filem-filem yang berunsurkan sejarah seperti filem Mat Kilau dan filem Pendekar Awang. Apa kesannya kalau kamu tengok filem-filem ni? Kesannya kita akan menghargai tokoh-tokoh terdahulu yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah Melayu. Kamu kena banyak membaca tau. Buku teks tu, kamu baca buku teks. Walaupun sekolah kamu ada yang tak ajar tau, tak ajar guna buku teks kan. Tapi kamu kena wajib juga baca sendiri buku teks kat rumah. Itulah sebab kamu punya karangan markah rendah kan. Sebab walaupun penulisan kamu bagus, tapi kamu tak ada idea nak nulis. Kamu kena banyak baca. Bila kamu baca, kamu akan tahu macam-macam fakta. Kan? Okey, apa lagi? Peranan media massa. Contohnya, apa benda ni? Ah, apa benda cikgu dah blur, cikgu pula blur. Contohnya media elektronik. Contoh pihak penyiaran. Media prima haruslah menyiarkan filem ataupun drama-drama yang berunsur patriotik. Untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat
untuk menghargai ataupun menghargai tokoh-tokoh kemerdekaan negara, kan. Sebab drama-drama kat Malaysia ni semua cerita cinta je kan. Kan TV3, Pukul 7 tu. Semua cinta, bosan tengok kan. Kenapa? Kenapa kita disajikan dengan filem-filem macam tu? Drama-drama macam tu? Sebab permintaan masyarakat. Masyarakat kita memang macam tu pemikiran dia. Kebanyakannya suka kepada filem-filem romantik. Kan? Cuba bayangkan TV3, Pukul 7, cerita Mak Kilau. Siapa nak tengok? Kalau dekat program tu, okeylah tengoklah. Tapi kalau drama, memang tak akan tengok. Sebab pemikiran kita macam ni. Sebab penerimaan masyarakat kita terhadap filem-filem patriotik ni kurang. Tak tahulah kenapa. Tadi sebenarnya pihak penyiaran ni tak bolehlah ikut tekak, ikut selera penonton je. Dia kena fikirkan apakah cara terbaik untuk menarik minat masyarakat untuk meminati filem-filem sejarah. Dia kena fikirkan. Bukan dia nak fikir duit je, dia nak ikut kehendak masyarakat. Dia suka filem macam ni. So dia pun buat macam ni. Dia suka cerita apa? Masyarakat kita kan suka cerita hantu kan. Dia pun buat cerita hantu kan. Tak boleh macam tu. Okey, jelas Faham semua? Itu contoh Selain media elektronik, media cetak pun memainkan peranan juga kan. Contohnya surat khabar, majalah kan haruslah menyiarkan berita-berita tentang tokoh perjuangan kemerdekaan ataupun tokoh-tokoh politik yang yang memainkan peranan dalam memerdekakan tanah Melayu ataupun siarkan dan artikel tentang tempat-tempat bersejarah kat Malaysia. Okey, apa lagi? Okey dah. Okey dah cukup 4 orang So Fatin, Nurin, Hanisa, Farzana boleh dah fikirkan kamu punya teks. Okey, soalan seterusnya. Senang je ni Ya Allah, senang dalam topik ni. Persekitaran yang tidak bersih memberikan pelbagai kesan buruk. Bincangkan. Ya Allah, senang. Dalam buku teks ada. Kamu buka buku teks sekarang. Ada pasal persekitaran. Tak silap cikgu, buku teks form 5 ke form 4 dia ada cerita pasal penyakit leptospirosis, penyakit bawaan binatang. Okey. Persekitaran yang tidak bersih memberikan pelbagai kesan buruk. Bincangkan. Okey. Cuba beritahu cikgu apa dia punya fokus soalan. Kalau macam tadi cara kan. Kalau untuk tema ni apa dia fokus soalan dia? Respon dekat chat apa dia? Cikgu nak kamu cuba jawab. Ya. Fatin kena buka mic Fatin. Apa dia fokus soalan tema ini? Bagus Alia. Amboi implikasi. Ya, implikasi ataupun kesan buruk. Ni dia. Kesan buruk terhadap persekitaran yang tidak bersih. Okey. So tajuk ni pun cikgu nampak orang juga. Boleh? Alia nak ke Alia tajuk ni? Boleh Alia? Okey, bagus Alia. Sebaiklah dia Alia ada. Okey, lagi 3 orang. Okey, Hasif. Ada Hasif. Okey, lagi 2 orang. Apa kesan buruk kalau kita punya persekitaran tak bersih? Kesan dia akan membawa pelbagai penyakit bawaan binatang seperti penyakit kencing tikus,
Ya, Fatimah, bagus Fatimah. Apa lagi kesan yang lain? Menimbulkan pencemaran bau. Ina, okey bagus Ina. So Aliyah, Hasif, Fatimah, Ina. Dalam buku teks ada tau. Selain tu apa lagi? Kalau kita punya persekitaran tak bersih, maknanya akan menjejaskan kedatangan pelancong ke negara Malaysia, kan? Kalau negara Malaysia ni kotor, pelancong pun tak suka datang kat Malaysia. Kenapa pelancong asing dia suka pergi Singapura banding Malaysia? Sebab Singapura sangat bersih, Singapura. Sangat bersih. Cikgu baru ni cikgu pergi hiking tau. Cikgu pergi daki bukit dekat Bukit Bendera kan. Kat Penang. Cikgu tersempak dengan pelancong asing daripada Argentina. Tanya dia, um, sebelum datang Malaysia ni datang mana? Dia kata dia pergi Singapura kan. So, dia kata apa perbezaan Singapura dengan Malaysia? Dia kata Singapura ni dari segi pengetahuan awam memang baik. Kan Singapura punya pengetahuan baik. Dia kata Singapura memang tahap kebersihan dia sangat tinggi berbanding Malaysia. Itu dia kata. Memang bersih. Jadi masyarakat kat sana pun sangat berdisiplin. Okey. Tema ketiga tema ketiga. Okey, Alia, Hasih, Fatimah, Ina dah boleh fikirkan teks dah. Cakap Melayu ke dengan dia? Cakap bahasa Inggeris. Dia tak faham Melayu. Argentina punya sizing badan dia, dia tak ada macam besar sangat. Dia sama macam Malaysia je, kecil-kecil je. Macam cikgu sama tinggi dengan dia. Aku tengok play bola macam Messi. Tak apa lagi Otamendi kan. Kecil-kecil je badan dia. Martinez, player MU kan. Dia kecil je. Sizing player Malaysia. Ada juga yang tinggi tapi majoriti sizing macam Malaysia je badan dia. Okey. Tema alam sekitar dan teknologi hijau. Okey, ni lagi senang. Penjagaan alam sekitar ialah peranan semua pihak. Bincangkan. Okey, apa fokus soalan tajuk ni? Apa dia fokus soalan? Tak apa, tak apa. Tak kisah. Sebab sebab sebelum ni, tahun lepas, cikgu buat macam ni tau. Dekat Google Meet ni. Google Meet pula. Dekat Zoom ni cikgu buat room. Ha. Pengalaman cikgu buat room ni lambat. Susah. Better cikgu buat macam ni je. Okay, apa dia fokus soalan bagi tema ini? Apa dia? Kita nak bagi tahu, kamu nak kamu berfikir. Tadi cara yang pertama tadi, yang kedua tadi tentang kesan negatif, implikasi. Yang ini apa dia? Kalau peranan, kalau kata kunci peranan tu apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia Haji? Alamak, tak boleh tukar lah Alia. Tapi kalau Alia nak buat kali kedua boleh tak? Nak buat lagi? Nak buat dua kali boleh tak? Ni Adam nak Adam. Adam, Adam. Okey, baik. Soalan ini tentang apa ni? Tentang apa? Tentang cara penjagaan alam sekitar ataupun langkah untuk menjaga alam cara pula langkah untuk menjaga alam sekitar. Sama jugalah. Tak kerajaan buat apa, sekolah buat apa, buat apa. Kan? Contohnya, um, cadangan ya. Boleh Haji. Apa usaha pihak kerajaan untuk menjaga alam sekitar?
Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang. Sebagai contoh, pihak berkuasa tempatan haruslah mengenakan denda ataupun penjara kepada individu yang membuang sampah ataupun melakukan pembakaran secara terbuka. Apa lagi? Pihak kerajaan haruslah menjalankan kempen penjagaan alam sekitar. Apa lagi? Apa lagi? Usaha pihak sekolah. Pihak sekolah haruslah menganjurkan kempen kita semula di sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan inovasi. Contohnya maknanya pertandingan inovasi tu macam mana? Dia menghasilkan satu inovasi menggunakan bahan-bahan kita semula. Okey. Contohnya kita buat apa ni, filter akuarium. Kan? Filter akuarium. Menggunakan botol plastik. Ibu apa pula? Ibu apa? Ibu apa haruslah mengajar anak-anak untuk membuang sampah ke dalam tong sampah. Nampak macam tak apa-apa, tapi benda tu sangat penting. Bila anak-anak tu dididik sejak kecil kan, sampah tu kena buang kat tong sampah, InsyaAllah dia akan sampai ke besar dia akan buat macam tu. Maknanya walaupun dia makan gula-gula pun, plastik tu dia tak akan buang rata-rata. Dia akan simpan dalam poket dia. Lepas tu jumpa tong sampah baru dia akan buang. Okey. Siapa nak buat ni? Senang. Senang sangat ya Allah. 4 orang. Boleh Google, tak ada masalah. Kalau nak tanya cikgu, boleh DM cikgu. DM pula. Boleh mesej kat sini. Kering-kering baru 8 orang respon ni. Yang lain? Adam Danish. Azmina. Azmina boleh tak Azmina? Tadi kata okey. Alhamdulillah. Dengan DP dah senyum dah. Okey, so tema alam sekitar. Azmina Senang Azmina. Dengar dalam buku teks. Dalam buku teks ada banyak. Tema ni memang dalam otak kita dah sebenarnya. Banyak kali dah kita belajar. Banyak kali dah kamu buatkan dengan pasal alam sekitar. Dekat kelas cikgu pun banyak kali cikgu ajar dah. Okey. Apa lagi? Putri boleh? Yang Putri. Cuma bagi seseorang ni. Yang Putri boleh tak? Nak senang ambil pandang pihak sekolah. Pihak sekolah senang dia buat apa. Banyak benda yang pihak sekolah boleh buat apa ni? Menubuhkan kelab alam sekitar kan. Ha, mana kelab alam sekitar tu buat apa? Boleh buat aktiviti apa outreach mana aktiviti luar lah kan, membersihkan apa ni plastik, membersihkan pantai, membersihkan sungai. Apa lagi yang sekolah boleh buat?
Biasanya ceramah lah kan. Ya betul, menyediakan banyak tong sampah kita semula. Ya, boleh, boleh, boleh. Isi kamu ni, pihak kerajaan boleh. Maknanya pihak kerajaan haruslah menyediakan lebih banyak tong kita semula di tempat awam. Kan? Sebab tempat awam mana ada kita tong kita semula. Tong sampah je kan. Ya, Haji boleh, Haji. Boleh ambil isi tu. Haji boleh. Boleh eh? Nama kamu Memang Haji ke? Boleh, Haji. Kamu calon yang kedua. Oh, Adam Faris. Boleh, Adam. Kenapa tak Haji? Ke kamu guna apa ni? Akaun orang lain. Boleh, Adam Faris. Boleh? Oh, nama tembangan. Okey. Aku tunggu perkataan boleh. Boleh eh? Okey, bagus. Haji judul Haji. Okey. Sofia boleh tak Sofia? Nak senang buat peranan diri sendiri. Apa yang kita boleh buat untuk jaga alam sekitar? Ha, Mana kita haruslah mengamalkan amalan kita semula. Okey, ataupun apa lagi? Kita haruslah membuang sampah ke lantung sampah. Ataupun kita haruslah mengelakkan penggunaan beg plastik apabila memberi barangan keperluan di pasaraya. Apa lagi? Kita haruslah menggunakan semula bahan buangan. Contohnya kita guna balik botol plastik sebagai tempat siram pokok ke, macam-macam lah. Boleh? Wan Balkis, apa lagi? Sofia. Wan Balkis boleh tak Wan Balkis? Akilus boleh? Okey, terbaik Akilus. Ini baru orang Sabah. Siapa student last week dari Sabah tu? Saya tak ingat nama dia. Ada kat sini tak? Akilus ingat tak nama dia? Okey, Wan Balkis okey, terbaik Wan Balkis. Ada student dari Sabah last week. Cikgu tak ingat nama siapa. Kan, orang Sabah. Tapi duduk dekat Johor ke Brunei? Duduk kat Brunei rasanya. Kita tak datang hari ni. Okey dah, selesai dah ketiga-tiga tema ni. Okey, baru ada 12 orang yang respon kan. Semua ada lagi apa respon lagi ni. Lagi 8 orang ni. Kalau boleh lagi 2 kumpulan ni. Perpaduan. Lagi senang. Pelbagai langkah boleh dilakukan untuk mengukuhkan perpaduan negara kita. Bincangkan. So, langkah untuk mengukuhkan perpaduan. Ni lagi senang lah, lagi senang. Okey, siapa nak buat perpaduan? Putri boleh Putri. Okey, contoh macam ni lah, perpaduan kan. Sama je, benda sama je kan. Contohnya pihak kerajaan. Apa yang pihak kerajaan boleh buat? Pihak kerajaan haruslah menghapuskan sekolah vernacular ataupun sekolah berasaskan kaum. Seperti sekolah menengah jenis kebahasaan Cina ataupun Tamil. Contoh jangan bercakap cikgu suruh hapuskan pula. Contoh. Kenapa kena hapuskan? Sebab sekolah berasaskan kaum uh, telah apa ni? Telah menyebabkan jurang jurang antara masyarakat antara kaum semakin kurang. Apa lagi pihak kerajaan boleh buat?
Pihak kajian juga haruslah mengembalikan semula sekolah awasan. Sekolah awasan tu apa dia? Maknanya dia gabung kantin. Contohlah sekolah sekolah vocational Batu Lancang dan sekolah Tunku Abdul Rahman. Sekolah dia sebelah-sebelah. So nak bagi dia macam bersatu padu, dia letak buat satu kantin tu berkongsi. Sekolah sekolah A dan sekolah B tu berkongsi kantin. Tu masuk sekolah wawasan. Tapi gagal lah usaha ni. Dah tak ada dah. So, mungkin kerajaan boleh kembalikan balik. Apa lagi pihak kerajaan buat? Pihak kerajaan juga boleh mengembalikan semula apa ni? Pelaksanaan apa lupa dari Allah camp tu. Camp PLKN. Sekarang ni camp PLKN dah buat balik kan? Senior kamu form 5 ni habis SPM dah terus pergi PLKN. So batch kamu pun akan kena nanti. Wajib. Tapi kali ni PLKN dia buat dekat camp tentera rasanya. Tu salah satu usaha lah untuk kukuhkan perpaduan. Apa lagi? Usaha apa lagi? Usaha apa lagi? Usaha pihak sekolah paling senang. Apa dia? Mengadakan program kan? Yang berbentuk apa ceramah ke, pertandingan apa-apa ke. Makin kurang. Okay, siapa nak buat? Tema perpaduan pun ada juga dalam buku teks tu. Okey, tema perpaduan. Cikgu nak 4 orang juga. Tu cabaran nak mengajak kamu ni, betul-betul ni. Sofia, boleh tak Sofia? Kena buat Sofia kat sini. Boleh Sofia? Sofia hilang. Tak ada cikgu, tak beritahu macam mana. Sofia, sekolah apa Sofia? Tafiz ke? Ke SMK? Oh. Okey, tak apalah Sofia, cerita tenang. Sofia boleh Google sekarang langkah untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Okey. Maknanya Sofia Waze pula. Ya Allah, Google je. Karangan. Tajuk karangan tu tentang langkah untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Sofia baca je isi tu. Pihak sekolah ke, ibu bapa ke, masyarakat ke. Kan? Baca saja. Boleh Sofia? Sebab cara jawab pun macam tu je. Kita buat macam karangan lah, tapi cuma kita baca. Tu je. Tak apalah, tak buat sendiri pun tak apa. At least tahu dah, ada pengalaman cuma nak bagi kamu pengalaman untuk bertutur tu je. Sebab kalau kamu tak ambil peluang ni, susah. So, Sofia dekat tuition ni je kamu ada peluang nak cakap. Sebab sepanjang setahun ni, kamu kelas kan, bukan setiap bulan cikgu buat. Sebab cikgu nak kerja selibur. Jadi, mungkin setahun tu mungkinlah 2-3 kali je cikgu buat macam tu. So, inilah peluang kamu. Senang je, Google je. Sofia, boleh?
Okey, alhamdulillah. Okey, boleh Google lah. Sebab kalau nak minta software tengok buku teks, tak ada buku teks kan? So tak apa, kena Google je lah. Okey, siapa lagi? Ina, gambar K-pop ni. Ina boleh Ina? Ini semua kena tak ada yang terkecuali. Tak ada ambil kesihatan. Oh, ya ke? Ya. Lupa. Apa lagi yang belum ni? Danish Mac rosak. Manturu. Manturu boleh tak Manturu? Sama je, bukan boleh Google. Kalau ada buku teks, tak apa tengok buku teks. Kalau tak ada buku teks, kamu Google je. Manturu hilang. Okey, macam ni lah. Cikgu open tajuk ni. Siapa nak buat 2 kali? Ada tak? Kalau kamu buat 2 kali lagi best. Siapa nak buat 2 kali cikgu nak open ni, open tajuk ni? Sebab ada yang tak nak buat ni. Ada? Tak ada? Okey, tak apa. Baik, kalau tak ada, so Sofia seorang je datang paduan. Tak apa. Okey, sekarang ini kumpulan satu dah bersedia tak? Patriotik. Fatin, Nurin, Hanisah, Farzana. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, respon dekat chat sekarang. Sebab nanti kan dekat bilik kuarantin, kamu diberi masa selama 10 minit je untuk bincang kan. Pen tak ada, kertas tak ada kan. Bincang macam tu je lah. Bila dah settle dekat bilik kuarantin, baru kamu pergi ke bilik ujian. Okey, Farzana dah. Anisah dah. Fatin dah. Nur Hanisah dah. Kaisara dah. Okey. Baik. Kalau dah bersedia, cikgu nak Fatin dulu buka mic. Okey, buka mic. Dah boleh buka mic tak? Okey, Fatin dah boleh buka mic. Cikgu nak kena intro dulu ke tak ya? Intro je, tak apa. Okey. Dah bersedia? Okey, tak apa cikgu baca dulu. Pengukuhan semangat patriotik dalam kalangan remaja perlu melibatkan semua pihak. Bincangkan. Cikgu set masa ya. Okey, boleh mula. Sebagai calon pertama, izinkan saya menggemukakan pendapat saya terlebih dahulu. Semangat patriotisme merujuk kepada perasaan cinta akan negara yang mendalam dalam diri seseorang. Pada pendapat saya, langkah yang berkesan meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat adalah memupuk semangat patriotisme sejak dari bangku sekolah lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah merupakan institusi yang berkesan untuk menyemai dan menyeburkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar.
Sebagai contohnya, sekolah mengadakan pelbagai aktiviti sempena sambutan Bulan Kemerdekaan seperti pertandingan menulis esei, melukis poster dan nyanyian lagu berusahakan patriotik. Okey, ada lagi? Kesannya, semangat cinta akan negara dapat disuburkan dalam jiwa anak-anak sejak bangku sekolah lagi. Oleh itu, saya berpendapat bahawa memupuk semangat patriotisme sejak bangku sekolah merupakan antara langkah yang berkesan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Setakat itu sahaja pendapat saya pada masa ini. Okey, bagus. Itu pun dah memadai dah. Okey, jadi Fatin cakap pasal peranan pihak sekolah. Okey. Tadi Fatin cakap pasal Fatin memulakan apa ni? Sesi dengan memberikan definisi. Bolehlah. Kan mana definisi tu tak semestinya kita kena ikut Kamar Dewan. Definisi patriotik tu kita kena ikut kita punya kefahaman. Kan? Lepas tu Fatin cakap pasal peranan pihak sekolah. Ya, betul semua tu. Okey. Lepas ni dah habis sesi pertama ni cikgu bagi markah Okey, Nurin Kasara boleh mula. Okey, dah mula cikgu terus set masa. Alhamdulillah. Okay. Okey, Boleh bagus. start ya? Boleh start. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Kaisara. Um, Cara-cara untuk mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan remaja ialah pihak sekolah boleh mengadakan bulan yang bertemakan kemerdekaan. Contohnya seperti mengadakan pertandingan sajak yang bertemakan semangat patriotism. Um, dengan ini murid-murid akan um, faham tentang sejarah negara kita. Selain itu, kita juga hendaklah memiliki semangat patriotik yang tinggi. Seperti contohnya mengambil tahu tentang tokoh-tokoh sejarah dan melawat tempat-tempat bersejarah. Contohnya seperti di muzium di Melaka. Agar kesedaran tentang agar kita mempunyai kesedaran tentang perjuangan tokoh-tokoh lama. Uh, Kesimpulannya, semangat patriotik amatlah penting untuk agar dapat melahirkan warga negara yang cinta akan negaranya. Itu saja. Okey, terima kasih Nurin. Okey, berdasarkan cikgu punya pemerhatian, Nurin bagi tahu dua pihak kan? Pihak sekolah Ya. dan juga pihak dia sendiri. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Kamu nak Okey. cakap satu pihak boleh, nak cakap dua pihak boleh. Okey, bagus. Okey, Okey, seterusnya terima kasih cikgu. sama-sama. Seterusnya Nurhanisa. Mana? Saya bersetuju. Saya start cikgu. Okey, kejap Bawa macam mana markah. Okey, ada nanti cikgu beritahu Okey, Nisa boleh start. Saya bersetuju dengan Nurin. Pada pendapat saya, cara untuk mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan remaja dan bagi pihak saya, diri sendiri adalah mempelajari lebih mendalam tentang tokoh-tokoh Melayu untuk lebih mengenali perjuangan mereka supaya kita dapat menghayati titik lelah perjuangan mereka. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mempelajari daripada televisyen dan media massa. Sebagai contoh, melayari program yang mengandungi unsur-unsur patriotik supaya dapat meningkatkan semangat patriotik dalam diri. Kesimpulannya, patriotik dapat membentuk satu
Ni, membentuk jati diri. Kesimpulannya, patriotik dapat membentuk jati diri dalam kalangan remaja. Terima kasih. Okay, bagus. Okay, macam respon sikit. Sebenarnya, apa kepentingan semangat politik? Bila kita ada semangat politik, kita akan ada jati diri. Jati diri tu maknanya kita ada prinsip. Kan? Prinsip ni maknanya contoh macam ni kan. Kalau tengok balik kan, penjajah kan, dia jajah dekat tanah Melayu sebab apa? Sebab dia nak mengaut hasil bumi, kan? Tanah Melayu ni kaya dengan emas, pelumbungan minyak timah, kan? Dia punya hasil bumi, kan? Sangat berharga. Selain tu, dia nak jajah tanah Melayu sebab dia nak menyebarkan agama Kristian, kan? Tapi adakah British berjaya untuk mengkristiankan orang Melayu? Tidak. Sebab pegangan Islam orang Malaysia, orang Melayu ketika itu sangat tinggi. Kan? Sampai tiada ada pun orang Melayu yang telah berjadi murtadkan. Sebab kita punya jati diri, pegangan kita tu kuat. Pegangan Islam tu kuat. Lagi tu kita sangat taat kepada sultan, kepada raja. Tu bagusnya. Kalau kita ni belajar pasal sejarah kan, memang kita akan kuat kita punya jati diri tu. Maknanya kita panggil apa ni, semangat apa ni, semangat satu Malaysia kan. Macam orang Palestin sekarang kan, mereka telah dijajah, telah diserang oleh negara Israel tu. Israel tu kan negara kan, Israel tu berpuluh-puluh tahun dah. Sampai sekarang mereka tak berjaya untuk menakluki Gaza. Mereka masih bertahan dekat sana. Sebab memang kuatnya semangat patriotik orang-orang Palestin ni. Berbeza dengan orang Rohingya kan. Bila dah kena halau dengan orang Myanmar tu, semua lari kan. Dia tak ada pun nak mempertahankan negara dia. Sampai sekarang ni semua dah pergi lari kat Malaysia kan. Itulah pentingnya semangat patriotik. Okey, bagus. Penama tadi Hanisah. Okey, yang keempat Fazana. Okey, Fazana, dah bersedia? Dah cikgu. Okey, cikgu mulakan masa. Okey, boleh mula. Saya amat bersetuju dengan pendapat-pendapat yang diberikan sebelum ini. Di samping itu, kita juga hendaklah sering bermuhasabah terhadap diri sendiri. Kita seharusnya berasa amat bersyukur dan merasakan diri amat bertuah kerana dapat hidup di negara yang aman dan damai. Belajar mengagumi tokoh-tokoh agung dunia dan tokoh negara sendiri untuk melahirkan perasaan berbangga kerana negara kita memiliki pemimpin yang berdedikasi. Kita hendaklah menyimpan cita-cita untuk menjadi insan yang berjiwa besar yang mahu mencapai kejayaan cemerlang terutama dalam kerja yang bagus dan ingin berkhidmat untuk Sekat-sekat. Berkhidmat untuk negara. Okey, teruskan. Ada masalah lain ke? Ke dah habis? Oh, habis. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Baik, markah. Ini markah ni per 30 Okey, untuk kumpulan pertama ni, Fatin 26, Nurin Kaisara 27, Nur Hanisah 27, Nur Fazana 25. Okey. Cikgu punya rubrik pemarkahan ada 4
kefasihan, kelancaran, tata bahasa, apa lagi? Sekejap. Okey, sorry. Yang pertama tadi tata bahasa dan kosakata, rubrik makan. Yang kedua sebutan, intonasi dan nada. Yang ketiga kefasihan dan kelancaran. Yang keempat idea dan bermakna. Okey, itu cikgu punya rubrik markahan. Okey, seterusnya kumpulan kedua. Dah bersedia ke? Alia, Hasif, Fatimah, Ina. Okey, Fatimah dah. Lagi Alia, Hasif dan Ina. Hasif dah. Okey, Alia dan Ina dah ke belum? Alhamdulillah. Belum lagi ke? Atau apa, kalau belum, respon belum? Dah, cikgu belum. Oh, lupa pula. Ina dah, Ina? Ya. Ina dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, tulis dah. Kejap. Okey, tak apa, kita tunggu. Okey, tak apa. Sambil kawan kamu tengah buat tu, um, Hasif boleh mula tak, Hasif? Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, cikgu siap masuk ya. Okey, boleh mula. Cuba dulu sekejap. Persekitaran yang tidak bersih memberikan pelbagai kesan buruk. Bincangkan. Pada pendapat saya, antara kesan buruk terhadap persekitaran yang tidak bersih ialah kita akan mudah mendapat penyakit bawaan binatang. Kawasan persekitaran yang kotor akan mengundang kehadiran vektor seperti tikus, lalat dan nyamuk yang menjadi punca kepada penularan wabak penyakit. Sebagai contohnya, penyakit demam denggi dan leptospirosis. Hal ini akan menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tegasnya, kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan persekitaran supaya dapat menjalani kehidupan dengan suasana yang harmoni dan selesa. Okey, bagus, Hasif. Fakta ni memang sangat tepat. Okey, Fatimah. Okey, Fatimah dah boleh buka mic. Okey, Ina dah. Okey, Fatimah boleh buka mic. Okey. Okey. Teruskan. Saya bersetuju dengan pendapat calon pertama. Pada pendapat saya juga, salah satu penyebab utama pencemaran alam adalah aktiviti industri. Kilang-kilang dan loji pembangkit tenaga sering melepaskan bahan pencemar seperti gas berbahaya, partikel dan bahan kimia ke dalam udara dan air. Pencemaran ini boleh berlaku akibat penggunaan bahan bakar fosil, pembuangan sisa industri dan kegagalan dalam mengurus sisa dengan cara yang mampan. Selain itu, pembangunan tanpa kawalan dan penggunaan tanah yang tidak berhemah juga menyumbang kepada pencemaran tanah dan kehilangan habitat semula jadi. Kesan pencemaran alam terhadap manusia dan ekosistem tidak boleh dipandang ringan. Pencemaran udara boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti asma dan penyakit pernafasan lain. Sementara pencemaran air boleh membawa kepada penyakit berjangkit dan gangguan pada sistem ekologi akuatik. Pencemaran tanah pula boleh merosakkan kesuburan tanah dan mengganggu keseimbangan nutrien yang secara langsung mempengaruhi kesihatan tanaman dan keselamatan makanan.
Untuk mengatasi masalah pencemaran alam, langkah-langkah komprehensif dan berbilang dimensi perlu diambil. Pada peringkat kerajaan, pengenalan dan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang ketat adalah penting untuk mengawal emisi pencemar dan menggalakkan amalan industri yang lebih bersih dan mampan. Di samping itu, pembangunan teknologi hijau dan inovasi dalam pengurusan sisa boleh membantu mengurangkan impak pencemaran. Itu saja. Okey, bagus siapa nama ni? Fatimah. Fatimah Ya, cikgu. Okey, bagus. Okey. Tadi Fatimah ada bincangkan pasal punca kan? Mula pasal punca. Cikgu dah risau lah. Sebab cikgu ingatkan Fatimah salah fokus. Nasib baik Fatimah bagi tahu kesan tadi. Okey, boleh tak masalah. Asalkan okey macam inilah. Sidang pertama ni cakap kalau seelok-eloknya cakap kita punya fokus soalan dulu. Kalau kesan cakap kesan. Sidang kedua baru cakap pasal punca. Macam tu. Kalau nak cakap sidang sesi kedua ni punca kesan boleh juga. Ataupun nak fikirkan fokus lain pun boleh juga. Okey, macam cikgu buat sekarang ni, cikgu buat sidang pertama je. Sebab kalau cikgu buat sidang kedua nanti lambat. Okey, bagus Cikgu, kamu baca macam betul lah, macam baca berita. Kamu baru umur 16 tapi dah ada bakat baca berita. Nanti boleh cuba. Baca berita boleh. Try DJ boleh. Ganti DJ Taizo yang kena baca tu. Jadi MC pun boleh. Jadi MC pun banyak juga income. Kalau kita dah ada nama kan, pengacara majlis. Satu majlis pun dia bayar 4,000, 5,000 macam kawan-kawan cikgu. Baru satu majlis. Kan? Majlis keluarga kahwin. 4,000, 5,000 dia bayar. Kalau member saya. Siapa member kamu? Oh, 20 dah. Okey. Patutlah matang. Okey, sekarang ini siapa lagi? Alia dah, Alia? Okey, Alia dah bersedia Alia boleh mula. Cikgu boleh dengar cikgu? Boleh. Salam sejahtera, nama saya Alia dan saya adalah calon ketiga. Pada pendapat saya, persekitaran yang tidak bersih dapat membawa pelbagai kesan buruk seperti menyebabkan pencemaran. Pencemaran air mampu menjejaskan kehidupan haiwan akuatik. Contohnya, terdapat banyak penyu yang mengelirukan rumpai laut dengan sisa plastik di dalam laut. Hal ini dapat menyebabkan banyak penyu yang mati akibat makan sisa plastik. Justru masyarakat mesti membuang tabiat buruk iaitu membuang sampah merata-rata agar kesan buruk tersebut dapat dielakkan. Itu je. Okey, baik. Terima kasih, Alia. Jadi, Alia cerita pasal kesan negatif persekitaran tidak bersih ni akan menyebabkan pencemaran air. Apa keburukannya kalau berlaku pencemaran air? Kan? Maknanya banyak sisa plastik ataupun bahan-bahan plastik dibuang ke sungai ataupun ke dalam laut. Jadi penyu ni akan makan sebab plastik dekat yang dekat laut tu ataupun dekat kawasan sungai tu dia akan menyerupai ubur-ubur. Bila dia makan plastik tu mati. Jadi dia akan menyebabkan kehidupan akuatik akan terancam. Okey, bagus. Seterusnya Ina yang terakhir kumpulan 2 ni. Okey, Ina dah boleh mula. Oh, Ina tak buka mic lagi. Ina? Oh, Ina.
ke nak guna tandas ni? Tandas kot. Kita apa tak apa. Cikgu teruskan tajuk yang ketiga Okey, dah bersedia Azmina Haji. Apa Haji ni? Adam Adam Faris Akilus, Wan Balki dah bersedia? Kalau dah, respon dah kat komen. Kelas kita nak habis lah. Okey, kalau dah respon kat komen. Azmina, calon pertama Azmina, calon kedua Haji, calon ketiga Akilus. Sedikit bersedia. Okey, tak apa, tak apa. Okey, Akilus dah bersedia Wan Balkis. Jangan takut kelas, relax, chill je. Kamu jangan tercabar dengan kawan lain. Kamu kena percaya, kamu kena yakin yang kamu boleh buat berbanding dengan kawan-kawanmu. Kita kalau betul ni, kita jangan rasa macam rendah diri kan. Kalau kamu waktu kamu ujian tu, kamu rasa macam, Allah hebat je dia. Habis aku, tak ada kan. Kamu pun hebat, cuma kamu kurang keyakinan. Macam mana kamu nak meningkatkan keyakinan? So kamu kena ni lah, kena banyak berlatih lah sekarang. Sekarang ni adalah satu latihan lah kan. Sebab bila kita berlatih ni, tahap kita akan meningkat. Kita punya prestasi kita akan meningkat kalau kita berlatih. Kalau kita tak berlatih, tahap kita akan sama je. So inilah peluang kamu untuk buktikan. Untuk bagi confident kat kamu. Walaupun kamu baca pun tak apa. Peringkat awal biasalah, peringkat awal kita baca dulu. Peringkat kedua baru kita cuba buat skrip sendiri. And then kita hafal. Okay dah. Azmina dah Azmina. Dah cikgu. Okay bagus. Baiklah dia. Haji dah Haji. Siapa Haji? Jadi Adam apa ni? Sudah ingat dah. Adam Adam Faris kan? Okey, beres. Adam Faris beres. Wan Balkis? Wan Balkis dah ke? Kita lagi 10 minit. Kelas nak habis dah. Sikit lagi. Sebab kamu cakap kan, 1 minit lebih je. Sikit lagi ke? Tak apa. Tak apa, Balkis lah sekali tak apa. Okey, Azmina dah bersedia. Okey, boleh buka mic. Cikgu akan bacakan soalan Penjagaan alam sekitar ialah peranan semua pihak. Bincangkan. Okey, boleh mula. Cara penjagaan alam sekitar bagi semua pihak. Sebagai ibu bapa haruslah sentiasa mengajarkan anak-anak tentang isu-isu pencemaran alam sekitar untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Sebagai ibu bapa juga harus menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Mereka tidak sepatutnya membuang sampah di mata tempat dan melakukan pembakaran terbuka yang boleh mencemarkan udara. Pihak sekolah pula perlu titik beratkan sebagai rumah kedua. Perlu mengadakan kem kesedaran untuk memupuk semangat cinta akan alam sekitar. Itu saja cikgu. Okey. Tapi kalau apa nama tadi? Azmina Kalau Ya, ya. Azmina buat ayat kesan, ayat kesimpulan dah komplit markah masih tinggi punya. Okey, tak apa. Terima kasih, cikgu. Okey, kesannya apa dia? Kesannya murid-murid akan mendapat kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Itu kesan dia.
Oleh itu, jelaslah bahawa pihak sekolah dan ibu bapa memainkan peranan yang besar untuk memberikan didikan kepada generasi muda tentang kepentingan penjagaan alam sekitar yang semakin diabaikan oleh generasi muda. Kita ulang balik je. Okey ya, Azmina? Okey, seterusnya Haji. Boleh mula Haji. Okey, boleh buka mic. Okey, boleh Haji? Boleh sebab tak banyak masa lah. Kita lagi 8 minit je kelas. 8 minit saja. Ibu dengar Dengar. Okay Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan. Nama saya Adam Faris dan pada hari ini kumpulan kami membincangkan tentang penjagaan alam sekitar. Sebagai calon kedua, pada pendapat saya, uh, pihak kerajaan mengambil pihak kerajaan haruslah menyediakan tong sampah alam sekitar di tempat awam. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga memain peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka uh, supaya membuang sampah di dalam tong sampah dan dan kita haruslah haruslah Kejap. Yang seterusnya Adam nak buat isi siapa? Isi dia sendiri Adam nak cakap apa? Lepas tu buat lagi contoh ayat. Nak cakap apa? Kita kena buat apa? kena menjaga alam sekitar Okey, dengan cara membuang sampah ke dalam tong sampah. dalam sampah. Tapi boleh beritahu kita haruslah mengamalkan amalan kita semula. Oh, okey. Itu boleh kaitkan macam nak buat. Contohnya kita haruslah mengasingkan bahan buangan mengikut kategori. Sebagai contoh, plastik, botol kaca dan juga kertas. Apa kesannya kalau kita memakan kertas mula ni? Kesannya kita dapat mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan sampah. Bila tapak pelupusan sampah kurang sampah, pencemaran bau dapat dikurangkan. Macam tu. Okey. Macam Faris tadi bagi 3 peranan kan. Kerajaan, bapa, peranan dia sendiri. Boleh juga, ada masalah. Cuma Faris kena perbaiki dari segi kelancaran. Okay. Itu je yang isi. Saya nak cakap pasal pencemaran bau juga tadi, asap kereta semua. Boleh tak lah. Cakap kita Saya buang sebab kan semua. saya tak sediakan buku pun, saya cakap spontan je. So, Apa? nak try cakap spontan kan. Sebab kat sekolah itu, Ah, saya cakap spontan juga, cikgu tak kasih sedia apa-apa pun. boleh. Lancar je. Hmm. Boleh je kan. Kat Boleh. sini kekok lah. Okay lah. Tak apa. Okey, tak apa. Dia Okay, go. sama okey tu. Tak lah. Okey. Akilus sudah. Okey, bertutur. Bertutur total 12 hingga 15 minit. 12 hingga 15 minit. 13 hingga 15 minit. Okey, tak apa. Wan Balkis dah, Wan Balkis. Ya Allah, nak habis masa dah.
Wan Balkis? Sekejap, sikit lagi. Okey. Okey, sambil tu cikgu bagi kita markah. Sekejap. Alia dah bagi markah belum, Alia? Belum Okey, Alia 26, Hasif 27, Fatimah 28, Ina, mana Ina ni? Azmina 25, Adam Faris 25. Okey. Itulah markah kamu memang cikgu andaikan kamu punya skrip tu samalah dengan sidang kedua. Sudah tu markah sebenar kamu. Kalau kamu markah SPM markah sebenar. Sebab yang observe kamu, yang taksir kamu cikgu juga, cikgu sekolah juga. Cuma dah ambil sekolah lain. Okey. Okey, Akilus, boleh start sekarang. Ya, cikgu. Yap. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh calon kedua pada sebentar tadi. Pada pendapat saya pula, peranan menjaga alam sekitar seperti mendidik anak-anak yang lebih muda untuk menjaga alam sekitar dan menjadi individu yang bertanggungjawab dengan membuang sampah ke dalam tong sampah. Oleh itu, alam sekitar amat penting kerana mempengaruhi dari segi keseimbangan ekosistem dan perlindungan habitat. Hal ini kerana kehidupan manusia memerlukan alam sekitar untuk keseimbangan dalam kehidupan sehari. Dah, cikgu. Okey, baik. Akilus bagus isi dia. Tapi cuma terlalu singkat. Akilus cakap 36 saat saja. Kalau boleh lebih 1 minit. Cikgu saya nak link kan. Okey, tak apa. Okey, Wan Balki dah ke? Saya cuba dulu kan? Ni Wan Balkis ke? Ya. Okey, boleh mula. Saya sangat setuju dengan pendapat saudara sebentar tadi. Pada pendapat saya pula, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar yang boleh disertai oleh masyarakat adalah melakukan aktiviti sukarelawan seperti membersihkan kawasan sekitar dan juga melakukan kempen-kempen. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa tidak sepatutnya ke dalam sungai atau laut. Pemerkasaan undang-undang juga mungkin tidak diindahkan atau meninggalkan kesan kepada pihak mereka. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang cinta akan negara seharusnya menyertai aktiviti sukarelawan yang berusaha membersihkan kawasan yang dicemari seperti kawasan sungai dan pantai. Pencemaran sampah dan sisa-sisa lain yang sering berlaku di negara kita perlu diambil serius oleh semua pihak. Jika insiden ini dibiarkan, hidup akuatik dan juga sumber air akan terancam dan menyebabkan kita kekurangan sumber tersebut. Sebagai contoh, di Jepun pernah berlaku satu wabak menyebabkan setiap penduduk di kampung yang menggunakan sungai tercemar sebagai sumber air harian mati dan lahir dengan kecacatan yang kekal. Maka kita seharusnya mengambil sejarah ini sebagai iktibar bagi menjamin kelangsungan hidup untuk masa hadapan. Itu je. Okey, bagus. Bagus Wan Balkis. Okey, baik. Yang terakhir sekali, Sofia. Sofia dah bersedia, Sofia? Sofia, tajuk yang terakhir. Sekejap. Mana tadi? Perpaduan kan? Okey, cikgu baca soalan. Pelbagai langkah boleh dilakukan untuk mengukuhkan perpaduan di negara kita. Bincangkan. Okey, boleh mula. Sebagai pembuka bicara, kita sudah sedia maklum bahawa perpaduan dan keharmonian merupakan elemen yang sangat penting dalam mengekalkan kesejahteraan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini. Tanpa perpaduan nescaya kemerdekaan dan kedaulatan negara yang telah diperoleh sejak sekian lama akan hilang dalam sekelip mata. Antara cara memupuk perpaduan kaum ialah ibu bapa memainkan peranan dalam mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Ini kerana ibu bapa merupakan suri teladan dan menjadi contoh terbaik dalam mendidik anak-anak. Misalnya, ibu bapa boleh mendidik anak supaya mengenali dan menghormati kawan-kawan mereka yang terdiri daripada berbilang kaum. Dalam hal ini, anak-anak akan memahami budaya berbilang kaum dan dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Jelaslah bahawa ibu bapa
haruslah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi. Selain itu, pihak sekolah melalui guru-guru perlu sentiasa berterusan dalam mendidik pelajar-pelajar mengenai perpaduan kaum. Ini supaya pelajar mengetahui kepentingan memupuk perpaduan kaum di dalam negara. Misalnya, guru-guru pendidikan moral boleh mengadakan aktiviti kumpulan dan membahagikan pelajaran dalam kumpulan yang mempunyai kaum yang berbeza untuk menghasilkan poster perpaduan kaum. Ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama pelajar yang berbeza kaumnya. Hakikatnya, guru-guru haruslah mendidik pelajar tentang perpaduan kaum di sekolah. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian untuk mengekalkan keamanan dan kedamaian negara kita. Bab kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita mestilah memupuk perpaduan kaum demi kemakmuran dan keharmonian negara. Dah. Okey, bagus Sofia. Okey, cemerlang. Okey, markah Akilus 25, Wan Balkis 28, Sofia 28. Okey, itulah dia tahap kamu. Untuk tahap tahap ujian sebenar pentaksiran SPM. Okey. Baik, jadi itu saja kelas kita pada malam ini. Okey, kita tangguh kelas kita pada minggu hadapan. Okey, bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Terima kasih cikgu. Sama.